Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Sarawak mesti memanfaatkan potensi besar ekonomi digital yang sangat luas menjelang 2025. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Zohari Tun Dr. Penghopeng berkata, berdasarkan laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, negara ini merekodkan pendapatan e-dagang sebanyak RM279 bilion pada tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan sebanyak 17.1% dalam suku ketiga tahun 2021. Malah katanya e-dagang telah menyumbang sebanyak 11.5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2020 berbanding 8.5% pada tahun 2019. Jadi dalam hal ini saya rasa bahawa kita di Sarawak mesti memanfaatkan potensi digital ini yang saya fikir sangat besar hingga tahun 2025. Kalau mengikut laporan antarabangsa, ekonomi digital diramalkan akan menyumbang kepada kira-kira 25% daripada KDNK dunia. World growth, 25% will be based on ekonomi digital. Dan kalau dari sudut value-nya, nilainya bersamaan 25 trilion USD. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan Manta Gawai Dayak Lembaga Multimedia Sarawak SMA pada Isnin. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu bagi mengukuhkan lagi ekonomi digital, rakyat negeri ini seharusnya peka dengan teknologi baharu seperti Artificial Intelligence AI, 5G, Internet of Things IoT, Cloud, blockchain, big data serta teknologi terkini dalam mencapai sasaran Sarawak menjadi negeri maju pada tahun 2030. Jadi sebab itulah saya selepas pilihan raya menubuhkan Kementerian Utility ditambah saya dengan telekomunikasi. Just to emphasize the importance of telecommunication in our move to transform our economy, while at the same time we want to upgrade or enhance the issue of artificial intelligence in terms of analyzing data. Sementara itu, dalam majlis tersebut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari selaku pengerusi SMA turut menyampaikan sumbangan kelab SMA kepada 3 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK, iaitu PPDK Gedong, PPDK Sri Satok dan PPDK Betong, iaitu sebanyak RM5,000 bagi setiap pertubuhan. Turut hadir memeriahkan majlis berkenaan ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang, Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Sri Talat Mahmud Abdul Rashid, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar serta tetamu jemputan yang lain. Berita seterusnya, pengurusan masjid yang efisien membolehkan program dan aktiviti yang dirancang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripin Lamat berkata, pengurusan Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri misalnya telah menunjukkan takbir urus yang efisien sehingga setiap aktiviti yang dilaksanakan mendapat sambutan menggalakkan. Dan masjid itu antara yang paling aktif di dalam program-program keagamaan untuk orang Islam kita dan juga program-program kemasyarakatan. Dari dulu lagi galak untuk. Dan kita lihat hasil daripada pengurusannya yang begitu efisien dan baik sekali, peningkatan demi peningkatan dah telah dicapai oleh Masjid Darul Ehsan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2022 di Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri. Dr. Ripin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambeh turut berharap
Masyarakat Islam terus mengimarahkan masjid dan menjadi tempat memupuk perpaduan sama ada bagi masyarakat Islam maupun bukan Islam. Beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM15,000 kepada Masjid Darul Ihsan, Piasau Jaya bagi mengadakan aktiviti tahunan masjid. Baik, beralih kepada laporan-laporan berita dari Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Kerajaan Sarawak telah memberi peruntukan sebanyak RM100,000 kepada pihak penganjur untuk menjayakan Pesta Kaul setiap tahun bermula tahun 2016 hingga 2019. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 2, Datuk Snodan Lawan berkata, pemberian peruntukan ini akan diteruskan memandangkan negara telah memasuki fasa peralihan ke endemik. Memandangkan kini kita telah beralih ke fasa endemik, Kementerian akan terus menyokong penganjuran pesta kaul dan lain-lain pesta dan acara yang terdapat di peringkat bahagian pada tahun ini. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Royston Valentine dalam Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Datuk Snodan menambah, kerajaan juga telah melancarkan dana mudah cara warisan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak pada 27 April 2022 dengan jumlah sebanyak RM10 juta. Ujar beliau, penggiat seni dan persatuan bukan kerajaan dan bukan berorientasikan keuntungan boleh memohon dana tersebut untuk penganjuran program, aktiviti dan pembangunan kapasiti sektor warisan, kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya, sebanyak 10 buah sekolah daif telah dikenal pasti di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Murun. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Sarawak, Datuk Anwar Rapai menjelaskan, sebanyak 5 buah dalam peringkat pelaksanaan dan 5 buah lagi di peringkat perancangan. Sementara di Murum, kita mengenal pasti sebanyak 10 buah sekolah daif. 5 di dalam peringkat pelaksanaan dan 5 lagi di peringkat perancangan. 5 buah sekolah di peringkat pelaksanaan adalah seperti berikut, iaitu SK Longgang yang telah siap pada tahun 2019. Sementara Sekolah Kebangsaan Batu Keling di bawah projek 1 billion advance payment sekarang dalam proses pelaksanaan di peringkat 13%. Satu lagi sebuah sekolah iaitu dikenali sebagai SK Ulu Kakus juga di bawah skim 1 billion advance payment ini dan sedang dalam pembinaan sebanyak 47%. Sementara sekolah SK Mentalun di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan sedang dalam pembinaan di peringkat 12%. SK Tegulang juga di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan ini dalam proses dokumentasi tender. Dr. Anwar menambah, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM30.5 juta untuk pembinaan bagi sekolah-sekolah daif di Dun Murun. Bahawa ada 5 buah sekolah dalam peringkat pelaksanaan iaitu SK Longgang berjumlah 3.3 juta. Sementara SK Ulu Kakus 13.3 juta, SK Batu Keling lebih kurang 5.9 juta, SK Mentalun 8 juta, sementara satu lagi sebuah sekolah tadi yang tergalung kita tidak dapat menyatakan sebab dalam proses dokumentasi tender, dan jumlah keseluruhan keempat-empat sekolah ini adalah 30.5 juta untuk Dun Murum. Sementara itu, kerja-kerja menaik taraf Jalan Nyelong Bypass perlu disiapkan dengan segera bagi mengurangkan isu kesesakan lalu lintas di Sarike. Adun Report, Datuk Seri Huang Tiong Si memberitahu, tahap kemajuan kerja-kerja yang telah diluluskan di bawah projek rakyat itu perlu diketahui dengan lebih lanjut. With the increase in heavy traffic alone, Jalan Report, many commuters are using the alternative road. Jalan Nyelong Bypass is commute in and out Sarike. Thus, the upgrading work of Jalan Nyelong is urgently need to be complete to ease the traffic concession in Sarike. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam Persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Selain itu, Datuk Seri Huang turut membangkitkan isu mengenai kesesakan serius dari Jalan Nyelong Bypass ke Jalan Kong Ming Minah yang dijangka menjadi lebih serius setelah siapnya Jalan Pen Borneo dan Jalan Pasir Tanjung Manis pada masa depan.
Dalam hal itu, penubuhan Sarawak Agro Shop di kawasan luar bandar amat diperlukan bagi memudahkan penduduk untuk membeli input pertanian seperti baja dan makanan haiwan. Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, penjualan input pertanian dengan harga rendah dapat membantu meringankan beban kewangan penduduk, lebih-lebih lagi di kawasan Dun Meluan. In a rural constituency like Meluan, our options are limited. There are only a few shops selling fertilizer, no competition, and they can sell at any price as they may. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Utama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Royal menambah, pertubuhan peladang kawasan PPK Julau yang pernah menjual input pertanian seperti baja kini tidak melakukannya lagi dan atas sebab itu tanpa PPK dalam perniagaan, tiada pihak yang boleh menyediakan pilihan harga yang lebih rendah. We need to provide the intervention for this. I would like to propose the state government to establish Sarawak Agro Shop. In rural areas, especially area of important like Meluan, it can be run privately as a full subsidiary of government agency. Perhaps Sarawak Land Development Board can take the lead benches with PPK throughout the state. Ke arah itu, tegas beliau, Sarawak Agro Shop boleh menjadi pengedar bagi input pertanian di Sarawak sebagai permulaan. Berita selanjutnya, satu lembaga pembangunan padi Sarawak wajar ditubuhkan dengan tujuan memodernkan serta menggiatkan semula industri padi tempatan. Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang berkata, lembaga tersebut boleh diberi tanggungjawab untuk mengawal selia dan memastikan pembangunan industri penanaman padi secara teratur, menjamin penggunaan ladang sedia ada secara optimum dan juga meningkatkan pengeluaran hasil. Jelasnya, pada masa ini, aktiviti menanam padi masih giat dijalankan oleh petani dari luar bandar untuk kegunaan sendiri, namun tidak banyak hasil beras tempatan yang boleh didapati di pasaran. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Datuk Mong menambah, lembaga padi yang dicadangkannya perlu diberi bidang kuasa untuk membeli hasil padi dari petani di samping memproses dan menjual beras sendiri. It could have its own research center dedicated to development of particularly hill paddy, with special corporate body specifically dedicated towards the development of the paddy industry in the state. I am sure paddy farming would be able to generate good return to farmers. Sementara itu, kerajaan diseru membina perumahan kos rendah untuk menyelesaikan masalah setinggan di Miri. Menurut Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, Miri merupakan antara kawasan yang mempunyai populasi setinggan tertinggi di Sarawak. The reason is Miri being the oil and gas center has a lot of job opportunities. Over the years, our Sarawak government has made many attempts to resettle them. However, there are many more rural-urban migration. Just in N74 Pujut, there are still about 690 households of squatters that have to be resettled. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Adam mengulas lanjut, usaha penempatan semula setakat kini lebih menjurus kepada peruntukan lot atau tanah lain untuk golongan tersebut, namun kaedah ini tidak sesuai kerana disebabkan kekangan kewangan, golongan setinggan terpaksa membina baharu rumah menggunakan bahan-bahan dari rumah lama. Beliau turut menyeru pihak berkuasa yang berkaitan agar meneliti keperluan membina perumahan kos rendah untuk golongan setinggan ini. Ujarnya, ini penting bagi menjamin keadaan hidup yang lebih baik kepada golongan ini serta anak-anak mereka. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.